Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video yang patut saya berikan ulasan dan react terhadapnya. Jemput tonton terlebih dahulu. Sambil itu jemput juga nikmati pemandangan penerbangan saya berlepas dari Narita, Tokyo beberapa minggu lepas. Diikuti dengan penerbangan di pesisiran timur negara Jepun. Cuba tengok di celah-celah gunung tu. Mungkin ada Ultraman yang sedang bergaduh dengan raksasa ke? Haha. Aku ni suci dah ni. Lo ni rasa ni nak masuk maghrib dah. Tapi alung kelip bentar lagi nak makan. Masuk dululah. Papa ni lah kau tu. Umi, gula-gula siap dah kau tu. Alah. Mak nak siap dah ni. Umi ni jadi mikir ni. Boleh-boleh masuk ni. Umi ni boleh semayat dah dalam asas saat ni. Umi biasa baca suci dah. Lepas tu duduk lorak dah mikir kamu nak makan lah. Jadi, Umi ni tak ada mandi wajib. Tak ada mandi wajib lagi jadi. Lepas tu lagu mana ni masalah Umi ni? Umi ni patut semayat dah asas. Betul lagu mana? Kena kodok kau Jadi serabut dah pula Umi ni duk mikir Hani ni. Umi jangan duk serabut. Alung kita tanya Tok Ime, Ustaz Amal malam ni. Malam ni alung royak. Dah ni makan cepat-cepat, siap pergi masjid. Tolong tanya masalah Umi ni. Tengok sedap dah kalau Umi masuk ni. Okey awet, ni dia panggil A. Dah. Ni dia panggil Ba. Dah. A ba ba ta ta. Dah. Awet besar tu dah. Ustaz. Oh, kita nak tanya soalan sikit. Ya. Masalah orang Tino ni. Masalah siapa? Tino mana? Umi kita. Oh. Kitanya dulu belajar kalau agama dah. Ya. Tapi masuk kelasnya tidur. Masuk kelas tidur. Berat. Supaya budak-budak lah ni lah. Soalannya? Okey, jadi soalannya. Dia suci masa waktu asar. Suci asar. Amal okey dah? Boleh. Jadi dia suci asar. Dia masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Jadi tak ada mandi, tak ada semaya asar. Tak ada mandi, tak ada semaya asar. Mandi pada waktu maghrib. Gana mandi sin ni. Dia mandi sin ni lah dia. Sebab suci daripada haid lah dia. Suci haid dia panggil tak. Maka dia mandi sin ni. Maka dia suci asar lebih kurang pukul 6 lebih kurang. Lebih kurang. Apa saya tahu pula mak awak suci pukul apa. Tak apalah dia boleh. Dekat maghrib. Dekat maghrib. Saya tahu. Jadi pukul 6 mak dia suci. Bila suci pukul 6 dia tak mayasa sebab duk masuk ke awak. Sayangnya lapar balik main ni. Alah lapar awak deh. Jadi duk masuk ke awak menyebabkan tu dia tak ada. Maka awak kena jawab ke mak awak dia mesti qada hak asar ni dan dia kena qada juga hak zuhur. Pula zuhur pun kena juga. Ya, zuhur pun kena qada juga. Sedekah ada darah lagi deh. Sebab apa tu? Sebab kaedahnya ulama kata kalau suci asar kena qada zuhur. Kalau suci isyak kena qada maghrib. Suci pukul 5 pagi mak awak. 5 pagi dah waktu isyak lagi. Kena maya sekali maghrib. Kena qada juga. Itu pula. Sebab apa jadi gitu Ustaz? Sebab apa jadi gitu? Kaedahnya ulama kata sebarang sembahyang yang boleh dijamakkan. Sebarang sembahyang yang boleh dijamakkan maka kena qada sekali. Gitu. Jadi kalau hak tak perlu jamak ni, tak payah qada. Kalau awak suci waktu subuh, kena qada dak isyak? Dak. Pasal apa? Subuh dengan isyak orang tak jamak tanggi travel tu deh. Gitu ke dia. Balik oyak ke? Mo. Beres. Okey, terima kasih Ustaz. Sambung belajar. Okey. Saya baru tahu gitu Ustaz. Sebelum ni time belajar saya expert bahagian poligami dengan nikah ya Ustaz. Mana tahu ada rezeki.
Oh, bak poligami reti. Bak haid tak reti. Oh, loh. Baba pun baru tengah belajar hari ni. Tua Kediri dah baru nak belajar Baba Tata. Nah. Oh, bak poligami pro. Dia gen ni. Kalau awak tak reti bak poligami, tak apa. Pasal awak tak nikah dua lagi ni. Nanti nikah dua kena ngaji juga bak poligami. Tapi bak haid ni, kalau awak tak reti, dosa siapa kau? Mesti pelik ni. Haid tu orang tina bini kita, apa kita turut berdosa. Kita turut berdosa kalau kita tak reti bak haid, kalau kita tak atar isteri kita pergi ngaji, ataupun kita tak susun aturkan isteri kita untuk pergi belajar. Kau kita dosa. 30 tahun nikah, 30 tahun duduk dalam keadaan berdosa disebabkan oleh isteri awak tak reti bak haid. Isteri tak reti, suami turut berdosa. Tu cerita dia. Jadi kena pergi ngaji lah. Kena pergi ngaji. Awak kena atar isteri awak untuk pergi belajar bab haid, nifas dan istihadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik dah. Tak ada iso balik dah. Mana? Tak boleh tunggu Isa, Umi. Benda mana? ni penting, tak boleh kena nyapa kau, Umi. Umbu tanya dah pasal Umi Uski tadi. Tanya dah. Lagu mana? Banyak kena buat kira ni. Lagu mana? Tapi Umi sebaya dah mengorek ke apa lepas tu. Umi kodoh dah lah asal sepuluh ayat adik kena kodoh tu. Lagu mana? Dia gini Umi sebenarnya. Halulah Umi tu suci dalam waktu asar. Sepatutnya kena mandi dalam waktu asar. Tapi kalau tak ada, Umi kena qada asar. Zuhur pun kena qada. Ni Umi baru aja dengar ni. Umi tak aja dengar sebelum ni. Jadi, selama ni Umi 44 tahun. Maknanya, semua siap kali Umi baru boleh semaya. Semua kena kodoh awal-awal semua. Lah. Awal waktu pada kita boleh semaya. Ya. Contoh kalau kita boleh main dah asal, Zuhur tu kena kodoh dah. Ni kaedah kena cari ustaz ni. Kena belajar. 44 tahun baru kita kerti cara bahasa ni. Omo. Cuma ambil tolong kira. Jadi Umi ni tak boleh semaya dulu. Cuma ambil kalkulator dulu. Kira. Kita buat kira. Tak ada apa dah lah. Ya Allah, ya Tuhan. Kira ni Umi. Omo. Lah ni Umi umur 44 tahun. Okey, 44. Umi baliknya? Umur 12 dulu Umi balik. Nak naik tingkat 1 dulu. Okey, tolak 12 jadi 32 tahun. Dalam setahun, ada 12 kali haid. Jadi kita kena kali 12. Kali 12-nya 384 Umi. 384 kali Umi kena semaya kodoh. Yo, 384 kali kena kodoh. Ya Allah, ya Tuhanku. Lepas tu nya Umi nak kena kodoh dah tu. Setiap waktu Umi buat bagi, buat kertas gana tulis lah tu. Yo tulis. Gini, Umi tulis comel-comel. Umi kodoh. Buat kotak-kotak dah Umi tanda-tanda ni. Sebab Ustaz Amal royak hok ni penting. Hok ni lagi penting. Qada semaya ni wajib kena buat. Tak ada bayar-bayar, tak boleh bayar-bayar. Tak boleh bayar-bayar. Baik, beberapa ulasan saya. Pertama, tentang apakah solat yang patut dilaksanakan oleh seorang wanita apabila telah suci daripada haid. Apa yang Ustaz sampaikan dalam videonya itu adalah benar di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Namun, di sana ada pandangan yang lebih memudahkan di sisi mazhab lain. Saya telah membuat video khas tentangnya berjudul Hukum Solat ketika Permulaan dan Pengakhiran Haid. Sila tonton dan ambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Ulasan kedua, satu perkara yang sepatutnya disampaikan oleh Ustaz ialah kepentingan melaksanakan solat dalam waktunya dan jangan bermudah-mudahan untuk tangguh dan qada solat tersebut. Dalam video tadi dikatakan wanita itu telah berhenti haid pukul 6 petang. Maka sepatutnya diberi penekanan untuk mandi dan solat asar kerana masih kesempatan. Adapun memasak untuk ahli keluarga, itulah yang sepatutnya ditangguhkan.
Apatah lagi secara purata mandi dan solat asar boleh dikatakan mengambil masa antara 15 hingga 20 minit atau paling lama 30 minit. Maka boleh-boleh saja ahli keluarga tunggu 30 minit. Takkanlah mati kebuluran, kan? Sayang sekali perkara ini tidak disentuh langsung oleh ustaz dalam videonya itu. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah kita semua berusaha semampu mungkin untuk solat dalam waktunya. Jika ada kesukaran atau halangan, syariat Islam telah memberikan banyak kelonggaran atau rukhsah supaya solat itu tetap dilaksanakan dalam waktunya. Selain itu, apabila sejak awal kita berazam untuk solat dalam waktunya, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita untuk solat dalam waktunya. Sebaliknya, jika sejak awal kita ambil ringan, pandang rewa dan menganggap boleh saja qada, tak apalah boleh saja qada, maka menjadilah seperti apa yang terjadi. Ulasan ketiga, ustaz berkata bahawa tak mengapa jika tak reti bab poligami kerana belum lagi bernikah yang kedua atau dalam erti kata lain belum lagi berpoligami. Saya berkata ini adalah satu salah faham yang lazim berlaku. Yang benar, semua orang patut belajar tentang poligami, baik yang masih bujang atau sudah berkahwin. Belajar tentang poligami bukan bererti akan poligami, tetapi poligami merupakan salah satu subjek dalam syariat Islam sehingga ia patut dipelajari sebagaimana subjek yang lain. Seorang lelaki yang belajar tentang poligami misalnya, sejak awal dia akan dapat menilai sama ada dirinya mampu berpoligami atau tidak. Jika tidak mampu sejak awal, dia akan menutup dirinya daripada jalan-jalan yang boleh membawa kepada poligami. Demikian juga seorang wanita yang belajar tentang poligami misalnya, sejak awal dia akan tahu tentangnya dan mempersiapkan dirinya andai kata dimadukan atau dilamar sebagai isteri kedua, ketiga atau keempat. Ringkasnya, ilmu poligami bukan dipelajari apabila hendak poligami, tetapi jauh lebih awal daripada itu. Ulasan keempat, ustaz mendakwa bahawa jika suami tak reti bab haid, dosa akan sampai kepada suami. Ini adalah dakwaan yang biasa kita dengar di mana suami akan bertanggungjawab ataupun menanggung dosa isteri atau turut berdosa bersama isteri. Baik, saya ada beberapa soalan. Soalan pertama, jika wanita itu hanya bernikah pada umur 30 tahun, siapakah yang menanggung dosanya daripada akil balik sehingga umur 30 tu? Soalan kedua, jika wanita itu langsung tak bernikah, siapakah yang akan menanggung dosanya? Soalan ketiga, okey, bagi soalan pertama dan kedua, mungkin ada yang berkata ayahnya yang menanggung dosa. Baik, jika ayahnya sudah meninggal awal ataupun sebelum akil balik, siapa pula yang menanggung dosanya? Kan? Jika dosa tu nak pasing-pasing, nak disampaikan, so siapa yang tanggung dosanya? Soalan keempat, kenapa ustaz atau ustazah yang mengajar wanita ketika zaman sekolah dulu tidak sampai dosa kepadanya atau tidak turut sama-sama berdosa? Kenapa ustazah bebas daripada dosa? Kenapa ustazah bebas daripada tanggungjawab untuk sama-sama berdosa? Kan? Soalan kelima, jika dalam sesuatu isu ada beza pandangan, dosa atau tidak ustaz yang hanya mengajar pendapat yang menyusahkan sementara di sana ada pendapat yang memudahkan lalu didiamkannya? Jika seseorang itu merasa putus asa dengan agama, merasa give up dengan agama sebab payah sangat, sampai dia enggan solat, ustaz yang ajar pendapat yang menyusahkan itu turut berdosa atau tidak? Jika ustaz tidak menegur seorang yang berkesempatan solat asar dalam waktunya kerana telah berhenti haid pukul 6 petang, berdosa atau tidak ustaz tu? Ringkasnya, apa yang saya nak sampaikan di sini, kenapa asyik nak kata orang lain berdosa padahal lupa kepada diri sendiri yang boleh jadi berdosa juga?
Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara ciri orang yang berjaya ialah dia bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Dia tidak pasing-pasing kepada orang lain. Jika setiap kita faham bahawa kita bertanggungjawab ke atas diri sendiri, maka kita akan berusaha belajar agama semampu mungkin. Dan kita juga akan belajar daripada orang yang bertanggungjawab tentang apa yang diajar olehnya. Bukan pasing dosa kepada orang lain kecuali dirinya sendiri. Merujuk kepada kehidupan suami isteri, sebaiknya kita beri peringatan, beri dorongan, beri motivasi kepada para suami untuk cakna hal ehwal agama isterinya. Jika kita rujuk ayat ke-6 surah At-Tahrim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang maksudnya kita semua tahu apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini berbentuk peringatan, maka ayuh kita beri peringatan kepada para suami. Ayat ini tidak berbicara tentang dosa, maka jangan kita berlebihan dalam menyampaikan dosa kepada suami. Ini kerana pahala dan dosa adalah hak Allah dan bukannya hak manusia, apatah lagi hak ustaz-ustazah. Dibimbangi yang berbicara tentang dosa sebenarnya lebih berdosa daripada yang dibicarakan. Ulasan ke-5, merujuk kepada wanita atau ibu dalam lakonan tersebut yang mengira jumlah solat yang perlu diqada olehnya sehingga berjumlah 384 solat tu. Saya tertanya-tanya, apakah ustaz yang mengarahkan lakonan tersebut, yang menulis skrip lakonan tersebut berasal daripada planet lain? Apakah beliau seorang makhluk asing, seorang alien yang menyamar menjadi lelaki, menjadi ustaz? Saya bertanya sedemikian kerana semua yang hidup di planet bumi akan tahu bahawa seorang wanita akan berakhir putaran haidnya pada masa yang berbeza-beza. Putaran haid tidak akan berakhir daripada umur 12 tahun sehinggalah ke umur 44 tahun setiap kali dalam waktu asar. Sehingga wanita itu perlu qada solat zuhur sebanyak 384 kali. Kemudian, andai kata wanita dalam lakonan tersebut seorang yang istimewa, di mana memang sejak umur 12 tahun sehingga 44 tahun memang haidnya berhenti dalam waktu asar sahaja. Tak adalah waktu lain, waktu asar sahaja. Apakah dia tidak boleh berpegang kepada pandangan mazhab lain yang tidak mewajibkannya untuk menjamak atau mengqada solat zuhur tersebut? Dalam video tadi kita sama-sama dengar ustaz menasihati lelaki yang kononnya pro bab poligami itu untuk hantar isteri belajar tentang haid, nifas dan istihadah. Saya rasa yang sebenarnya kena belajar tentang haid, nifas dan istihadah ialah ustaz dalam video tersebut. Baik, demikianlah 5 ulasan dan react saya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menemukan kita dengan para agamawan yang mengajar ilmu yang sahih, lagi menguasai perbezaan pandangan di kalangan para ulama, supaya kita dapat ambil kemudahan seandainya ada kemudahan. Mengambil pendapat yang mudah bukanlah satu kesalahan kerana Islam sememangnya mudah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 67. Kalau penomboran Fathul Bari 69. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Gembirakanlah dan jangan membuat orang lari. Berarti jangan menakutkan orang. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.